Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk yang kedua dalam matematik tingkatan 1, iaitu tajuk faktor dan gandaan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar subtopik yang pertama, iaitu faktor dan faktor perdana. Okey, kita akan lihat apakah standard pembelajaran yang para pelajar perlu kuasai dalam subtopik ini. Okey, ini adalah standard pembelajaran. Dalam pada hari ini, para murid haruslah dapat menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Dan yang kedua, para murid perlu dapat menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam pemfaktoran perdana. Apakah faktor yang perlu kita pelajari hari ini? Faktor ialah bagi satu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Bermaksud nombor bulat ini adalah nombor tanpa perpuluhan ataupun tanpa pecahan, ya. Nombor bulat ini bila kita bahagi, dia akan menghasilkan nombor bulat juga, iaitu dia tidak menghasilkan pecahan ataupun perpuluhan. Okey, itu kita panggil sebagai itu maksud bagi ayat ini, iaitu apabila kita bahagi, dia menghasilkan nombor itu dengan tepat. Okay, contoh yang cikgu ambil ini adalah nombor bulat 12. Okey, macam mana kita nak cari faktor bagi 12, iaitu kita haruslah menyenaraikan apakah sifir yang ada nombor 12. Okey, contohnya di sini adalah untuk nombor 12, sifir yang ada bagi nombor 12 adalah sifir yang pertama lah semestinya. Okey, kita boleh semak satu-satu sehingga sifir 9. Okey, nombor 1, sifir 1, sifir 2 iaitu 1 pasangan dia adalah 12. Okey, 2 pasangan dia adalah 6. 3 pasangannya adalah 4. Okey, 4 pasangannya 3. Jadi sekarang kita dah dapatlah 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian 2 pasangan dia 6. 1 pasangannya adalah 12. Jadi ini adalah faktor bagi nombor 12. Okey, kita perlu senaraikan dari sifir pertama sehinggalah sifir ke 12, di mana sifirnya itu mempunyai nombor tersebut, maka itu adalah faktor bagi nombor tersebut. Okey, jadi kita lihat contoh yang diberi ini yang cikgu ambil daripada buku teks. Contohnya 12 bahagi 1, jawapannya adalah 12. Okey, maka dia menghasilkan nombor yang tepat. Okey, kemudian 12 bahagi 4, jawapan dia 3. 12 bahagi 2, 6. 12 bahagi 6, 2. 12 bahagi 3, 4. Dan 12 bahagi 12, 1. Iaitu sama saja yang cikgu telah buat seperti di bawah ini. Maka 12 boleh dibahagi tepat dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey. Jadi ini adalah faktor bagi suatu nombor, iaitu cara kita mencari faktor bagi suatu nombor. Okay, seterusnya kita akan tengok contoh yang pertama yang cikgu ambil dalam buku teks, iaitu soalan pertama. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Okey, jadi langkah yang pertama adalah kita harus semak sama ada sifir 12 ni boleh menghasilkan 36 atau tidak. Okey, jadi untuk soalan objektif, para pelajar boleh tekan kalkulator sahaja, iaitu kita tidak perlu tunjuk jalan pengiraannya. Ini bagi soalan objektif. Jadi tekan saja kalkulator. 36 bahagi 12. Okay, sekiranya dapat jawapan nombor bulat, maka ia adalah faktor bagi 36. Sekiranya bila kita tekan kalkulator, ia menghasilkan pecahan ataupun perpuluhan,
maka ia adalah bukan faktor bagi 36. Okey, itu cara untuk jawab soalan objektif. Okey, untuk soalan subjektif pula, iaitu yang perlu menunjukkan jalan pengiraan, kita perlu menyenaraikan apakah sifir yang ada nombor 36. Okey, caranya ialah cikgu tunjuk dekat sini. Okey, untuk mendapat nombor 36, kita bermula daripada sifir yang pertama, iaitu sifir 1, 1 darab 36. Okey, 2 darab 18. 3 darab, okey, so kita teslah. 3 darab berapa? 12. Okey. 4 darab berapa? 36. Iaitu 4 darab 9. Okey, 5 dengan 36 tak ada. 6 dengan 36 iaitu 6 darab 6. Okey, 7. Sifir 7 ada tak 36? Okey, tak ada. Sifir 8 ada tak 36? Okey, tak ada juga. Maka sifir 9 ada tak 36? Okey. Jadi kita dah nampak dekat sini. Dekat sini kita dah cari 9 iaitu 4 darab 9, 9 darab 4 tetap sama. Jadi bila kita dah jumpa, kita stop. Kita tak payah fikir lagi sifir 10, 11, 12 dan seterusnya sebab kat sini dah ada senarai yang sifir yang lebih besar. Jadi kita senaraikan sajalah. Jadi faktornya adalah faktor bagi 36 ialah 1, 2, 3, 4, 6. Okey, 6 darab 6 sekali je lah kita tulis. Kemudian kita ambil nombor 9, 12, 18 dan 36. Okey, berbalik kepada soalan. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Jadi dekat sini memang ada nombor 12. Okey, maka 12 adalah, so 12 ialah faktor bagi 36. Okey, itu kaedah untuk menjawab bagi soalan struktur ya. Okey, kemudian kita akan lihat untuk soalan B. Okey, soalan B dia tanya 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan. Okey, so kita buat cara macam tadilah. Okey, untuk soalan objektif dia ada masalah. Tekan saja kalkulator. 30 bahagi 9 kita akan dapat berapa? Okey, kita akan dapat perpuluhan atau perpecahan. Jadi kita terus dapat jawapan yang di mana 9 ni adalah bukan faktor bagi 30. Tapi untuk soalan subjektif macam mana nak buat, kita buat macam tadi. Okey, soalan B kita nak senaraikan 30. So senaraikanlah, iaitu 1 darab 30, 2 darab 15, 3 darab 10, sifir 4 tak ada, sifir 5 ada iaitu 5 darab 6, 30, 7 tak ada, 8 tak ada, 9 pun tak ada, 10. Okey, sifir 10 kita dah jumpa dekat sini. Okey, dah jumpa maka kita akan stop lah untuk cari sifir 11, 12 dan seterusnya. Jadi kita senaraikanlah. Ini untuk jalan pengiraannya. Kalau soalan tanya macam apa? Senaraikan. Okey, ini untuk soalan senaraikan lah. Okey, jadi faktor dia adalah iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Jadi kat sini tak ada nombor 9. Bila tak ada nombor 9, maka jawapannya adalah 9 ialah bukan faktor bagi 30. Okey. Itu adalah kaedah untuk menentukan sama ada nombor itu faktor atau bukan faktor. Yang ini contoh yang kedua iaitu dia minta senaraikan semua faktor sama macam tadi. Macam tadi nak tentukan saja sama ada, contoh pertama tadi nak tentukan sama ada nombor itu faktor atau bukan faktor.
faktor, tapi cikgu tunjuk terus jalan kerja macam mana nak menyenaraikan. Jadi untuk contoh 2, kalau dah faham contoh pertama tadi, maka contoh kedua ni para pelajar boleh buat dengan sendiri, iaitu kita senaraikan faktor bagi 18 ya. Kita ikut je step tadi. Apakah nombor sifil yang ada 18, iaitu 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Sifil 4 ada tak 18? Tak ada. Sifil 5 tak ada. Sifil 6 ada tak 18? Ada, tapi kat sini kita dah senaraikan, jadi tak perlu senaraikan lagi. Maka kalau kita dah jumpa dekat situ, kita tak payah fikir lagi sifil 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Sebab kat sini kita dah senaraikan pasangan dia. Okey, jadi terus saja buat, senaraikan. Jadi jawapan dia adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey, ini sahaja faktor bagi 18. Okey, kita semak yang dalam buku teks ni. Maka dekat sini betul tak 1 darab 18, 1 darab 18 adalah faktor bagi 18, betul. 2 dan 9 adalah faktor bagi 18, 3 dan 6 adalah faktor bagi 18. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. So, samalah dengan apa yang kita telah buat tadi. Okey, cikgu harap semua dah faham macam mana nak cari faktor bagi suatu nombor. Okey, sekarang kalau dah faham yang itu, para pelajar baru boleh belajar faktor perdana. Selagi tak faham faktor tadi, agak sukar kalau pelajar nak faham faktor perdana. Okey, sebenarnya faktor perdana ni dia sama sahaja dengan faktor biasa tadi. Kecuali bezanya adalah faktor perdana ni kita cuma menyenaraikan nombor perdana dalam faktor tersebut. Okey, apa itu nombor perdana? Cikgu pasti semua masih ingat belajar ya, masa darjah 6 dah belajar tentang nombor perdana, iaitu nombor bulat yang boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dengan dirinya sendiri sahaja. Okey, bermaksud dekat sini nombor ini adalah nombor special lah. Jadi kita kat bawah ni cikgu dah senaraikan nombor bawah 100, nombor perdana, iaitu nombor 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 dan seterusnya. Iaitu nombor-nombor ni adalah nombor special lah, nombor perdana, kerana dia hanya boleh dibahagi dengan nombor 1. Contohnya kita ambil 17. 17 boleh bahagi dengan nombor 1, maka kita dapat 17, dapat semula nombor bulat. Okey, dan dibahagi dengan diri dia sahaja, iaitu 17 bahagi 17 dapat 1. Okey, kalau bahagi dengan nombor lain dia akan dapat pecahan ataupun perpuluhan, maka ia adalah bukan nombor perdana. Okey, bermaksud nombor ni hanya ada dalam sifir 1 dengan sifir diri dia sendiri sahaja. Itu kita kenali sebagai nombor perdana. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana nak tentukan faktor perdana bagi suatu nombor. Okey, caranya senang saja, cara sama macam yang kita belajar faktor biasa tadi. Cuma bezanya adalah dalam faktor perdana ni kita cuma menyenaraikan nombor perdana sahaja. Okey, so tengok contoh 3, tentukan sama ada nombor yang berikut adalah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Okey, dua kaedah lah. Yang pertama kita guna kalkulator. Okey, yang kedua untuk jawab bagi soalan yang memerlukan jalan penyelesaian. Okey, cikgu tunjuk ajar cara yang pertama, iaitu kaedah menggunakan kalkulator. Iaitu kita tekan sahaja kalkulator 84. Okey, untuk kita nak semak untuk soalan A tu 2. So kita tekan saja 84 bahagi 2, maka dia dapat 42. Jadi disebabkan ia dapat nombor bulat, maka 2 ni adalah faktor ya, bukan faktor perdana lagi, tapi faktor bagi 84. Okey, 2 ni adalah faktor bagi 84. Cikgu akan panggil. Okey, kemudian 3. So bila kita tekan 84 bahagi 3, kita akan dapat 28, iaitu nombor bulat, maka 3 adalah faktor bagi 84. Okey, kemudian bagi soalan C pula 5. Jadi 84 bahagi 5, tak logik lah kan? Okey, jadi 5 ni bukan faktor. Okey,
So kat sini kita dah dapat 2 dengan 3 adalah faktor bagi 84. Tapi soalan ni nak faktor perdana. Jadi bila ada perkataan perdana dekat situ, kita hanya senaraikan nombor perdana sahaja. Iaitu sila rujuk di bahagian kiri bawah ni. Cikgu dah senaraikan dekat sini. Nombor perdana bawah 100. Iaitu kita pilihlah nombor 2 tersenarai tak. Iaitu nombor 2 ada dekat sini. Kemudian dengan nombor 3. Jadi jawapan dia adalah 2 dan 3 ni adalah ialah nombor perdana bagi 84. Okey, itu adalah untuk kaedah tekan kalkulator lah bagi soalan objektif. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk macam mana nak buat jalan kira ataupun jalan kerja menunjukkan bahawa nombor tersebut adalah nombor perdana ataupun faktor perdana ataupun bukan. Okey, yang pertama kita guna kaedah yang sama yang kita belajar dalam faktor biasa tadi, iaitu kita senaraikan dahulu faktor tersebut, iaitu nombor 1 CP1 1 darab 84. Okey, CP2 macam mana kalau kita kesutukan masa ataupun kita tak ingat sifir, kita tekan saja kalkulator. 84 bahagi 2 kita dapat nombor 42. Okay. Kemudian sifir 3. So nak semak 84 bahagi 3 iaitu 3 darab 48. Okey, kemudian tekan lagi sifir 4 iaitu 84 bahagi 4 kita dapat 21. So pasangan dia 4 darab 21. Okey, sifir 5 memang tak ada. Sifir 6. Okey, macam mana? 84 bahagi 6. So kita dapat 14. So kat sini 6 darab 14. Okey, sifir 7. Kalau tak ingat sifir, boleh cek. 7 darab 12. Okey, sifir 8. 84 bahagi 8 ada tak? Tak ada, dapat pecahan dekat situ. Jadi bila kita tekan kalkulator dapat pecahan ataupun kukuluhan, maka kita jangan senaraikan. Okey, ia adalah bukan faktor. Kemudian sifir 9, 84 bahagi 9 pun sama, bukan. 84 bahagi 10 pun sama, kita akan dapat kukuluhan dekat situ. Dan sifir 11, 84 bahagi 11 pun sama, bukan, dapat pecahan. Kemudian sifir 12. Okey. So macam cikgu cakap tadilah, bila kita dah jumpa dekat sini sehingga yang kita dah senaraikan, maka kita stop. Kita tak payah fikir lagi yang seterusnya sebab kita dah senaraikan 12 ke atas, iaitu 14, 21, 28, 42 dan 84. Okey. Jadi ini adalah senarai yang ada sifir bagi 84. Jadi kita senaraikan dululah faktor. Okey, faktor. Ini bukan faktor perdana ya, faktor sahaja. Iaitu sifir nombornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7. Kemudian kita ambil 12, 14, 21, 28, 42 dan 84. Okey, ini adalah faktor. Sekarang soalan tanya faktor perdana. Jadi kita rujuk nombor perdana, iaitu nombor perdana yang tersenarai kat sini hanya nombor 2, 3 dan 7 sahaja. Iaitu kita rujuk kat sini. Okey. Jadi antara 1, 2, 3 sampai 84 nombor faktor perdana yang ada hanyalah 2, 3 dan 7 sahaja. Jadi berbalik kepada soalan A, nombor 2 adalah faktor perdana, 3 adalah faktor perdana dan C ini adalah bukan faktor perdana. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita lihat contoh yang keempat dalam buku teks. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Kalau soalan tadi, contoh 3 tadi dia suruh tentukan sahaja. Iaitu senang, kita tak payah senaraikan pun tak apa. Cuma tadi cikgu tunjuk jalan kerjanya lah. Okey, kalau soalan untuk tentukan tu kita boleh guna kalkulator saja. Tapi yang ini soalan dia minta kita senaraikan. Jadi wajib kena senaraikan. Okey, kaedahnya sama saja, iaitu kita cari sifir yang ada 72. Iaitu 1 darab 72. Okey,
Okey, 2 darab berapa? Kalau tak ingat sifir, senang saja, tekan saja. 72 bahagi 2. Maka kita dapat 36. Okey, sifir 3 kita semak. Ada tak 72 bahagi 3? Iaitu 3 darab 24. Okey, sifir 4. 72 bahagi 4. Tekan saja. So, 4 darab 18. Okey. Kemudian 5, 72 tak ada. Sifir 6. Okey, 72 bahagi 6. Iaitu kita dapat 12. Iaitu 6 darab 12. Okey, sifir 7. 72 bahagi 7 kita dapat perpuluhan. So, bukan. Sifir 8 pun kita semak. Dapat. Iaitu 8 darab 9. Okey. Kemudian kita semak 9. Okey, macam cikgu cakap tadi lah, kita dah jumpa dekat sini 9. Maka kita tak perlu fikir lagi 10, 11 sebab kita dah senaraikan sifir yang ke atas ni adalah 12, 18, 24, 36 dan 72. Jadi kita stop dekat situ sahaja. Jadi faktor yang pertama, jangan kukuh untuk terus buat faktor perdana. Kita senaraikan faktor dulu sahaja. Okey, ini adalah faktor biasa ya. Iaitu kita senaraikanlah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72. Okey, jadi barulah kita pilih faktor perdana. Okey, jadi faktor perdana ialah kita pilih rujuk nota yang cikgu tunjuk ni, iaitu nombor 2, nombor 3. Okey, 4, 6, 8 ni bukan. So, kita tengok 9. 9 sebab dia ada sifir 3 kan. Dengan 9 jadi bukan. 12 bukan. 18 pun bukan. 24 pun bukan. Dia nombor genap bukan ya. 36 bukan. Dan 72. So, kita semak dekat sini 72 sebab dia ada banyak sifir kan. 72 tadi kita ni jadi bukanlah. Jadi jawab faktor perdana, jawapan dia hanyalah 2 dan 3 sahaja. Okey, itu adalah faktor perdana. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kelima, iaitu soalannya meminta kita ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, keyword dekat sini adalah ungkapkan. Okey, ungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Itu adalah keyword bagi soalan. Okey, sebenarnya untuk soalan macam ni dia ada 2 kaedah, iaitu kaedah pembahagian berulang dan satu lagi kita ada kaedah pokok faktor. Okey, macam mana kita menggunakan kaedah pembahagian berulang? Iaitu yang pertama kita lihat dekat sini dah ada nota. Langkah pertama kita perlu lakukan pembahagian berulang dengan nombor perdana terkecil, iaitu nombor apa yang ada dalam 60. Nombor perdananya adalah nombor 2. Okey, so kita rujuk dekat sini lah. Okey, nombor perdana yang terkecil adalah nombor 2. Memang ada, iaitu dalam 60 ada sifir 2. Jadi kita boleh pilih nombor 2 tersebut. Jadi kita bahagikan sahaja. Okey, buat cara macam yang dalam buku teks ni tunjuk. Caranya adalah kita tulislah 60 dekat sini. Kemudian bahagi dengan 2. So kita letak 2 dekat sini. Okey, jadi letak nombor 2. Jadi 60 bahagi 2 kita akan dapat 30. Okey, letak 30 di bawah. Kemudian kita bahagikan lagi. 30 boleh bahagi tak dengan 2? So boleh. So kita letak 2 dekat sini. 30 bahagi 2 kita dapat 15. Okey. Sekarang 15 tak boleh bahagi 2. Okey, tak dapat bahagi 2. Kalau kita bahagi 2 dia dapat perpuluhan. Jadi tak boleh ambillah nombor perdana 2. Kemudian kita pergi rujuk lagi dekat sini. Nombor 3 boleh tak dengan 15? Bolehlah sebab dalam sifir 3 ada 15 iaitu 3 darab 5. Jadi 15 bahagi dengan 3. So kita letak nombor 3 dekat sini. Jawapan dia adalah 5. Okey. Kemudian kita lihat lagi sifir 5 boleh bahagi lagi tak dengan 2? 2 tak boleh, 3 pun tak boleh. Yang boleh hanya 5 iaitu nombor perdana 5. Okey. Jadi kita letak dekat sini 5.
Okey, so 5 bahagi 5 dapat 1. Bila dah dapat jawapan 1, jadi kita kena stop lah, tak boleh nak bahagikan lagi. Jadi kita hanya pilih yang angka di sebelah kiri sahaja, iaitu kita senaraikan, maka 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Ini adalah jawapan bagi ungkapan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Jadi kalau kita nak semak betul ke yang kita buat ni, tekan saja kalkulator, 2 darab 2 darab 3 darab 5. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat semula nombor 60. Jadi bila dapat semula nombor 60 tu, maka jawapan yang kita buat ni adalah betul. Okey. Jadi langkahnya senang saja. Mesti nombor yang sebelah kiri ni, yang cikgu bulatkan 2, 2, 3, 5 ni, mesti terdiri daripada nombor perdana yang terkecil, yang boleh bahagi dengan nombor di sebelah kanan. Okey, ini adalah kaedah pembahagian berulang. Okey, sekarang kita akan belajar kaedah yang kedua, iaitu kaedah pokok faktor. Okey, kaedahnya lebih kurang saja, cuma yang ini kita menggunakan bentuk pokok ya. Kita pecahkan kepada nombor yang lebih kecil. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Untuk kaedah 60, seperti yang kita tahu, okey, macam mana kita nak pilih apa darab apa. So kat sini, kalau kita tengok kat sini ada dua kaedah, iaitu dia pilih 4 dengan 15 ataupun 2 dengan 30. Sebenarnya nak tentukan dia ni, kita buat kaedah faktor dululah, iaitu cikgu tunjuk dekat sini. Untuk nombor 60 ni, nombor sifir yang ada adalah 1 darab 60. Kemudian sifir 2 ada darab 30. Sifir 3 ada darab 20. Sifir 4 ada darab 15. Okey, sifir 6 ada darab 10. Okey, ini adalah faktor bagi 60. Okey, kalau kita lihat contoh dalam buku teks ni, dia ambil contoh yang ini ya, iaitu 4 darab 15 dan juga 2 darab 30. Okey, nanti cikgu akan tunjuk cara untuk 6 dan 10. Okey, 6 dan 10 ataupun 3 darab 20. Okey, so kita tengok 4 dan 15 dahulu. Macam mana kita nak buat kaedah faktor pokok. Okey, daripada 60, kita pecahkan dia kepada nombor yang lebih kecil, iaitu macam tadilah yang kita senaraikan tadi, 4 darab 15. Okey, so kita pecahkan lagi. 4 tadi, iaitu kita boleh ambil 2 darab 2. Okey, nombor perdana yang terkecil lah. Kemudian 15, iaitu kita ambil apa yang boleh pecahkan dia, iaitu 3 darab 5. So kat sini kita terus dapat 2 darab 2 darab 3 darab 5. So sama dengan jawapan ni lah. Okey, kemudian kita tengok kaedah untuk kalau kita pilih 2 darab 30. Okey, 2 darab 30 60, iaitu kita pecahkan 2, 30. Okey, so dekat sini 2 ni sebab 2 darab 1, so kita dah dapat yang terkecil lah, so kita salin saja. 1 tak perlu tulis. Okey, 30 kita boleh pecahkan dia kepada sama ada 1 darab 15 ataupun 3 darab 10. So dekat sini dia tunjuk 3 darab 10, kita ambil yang tu dulu. 3 darab 10. Jadi kat 3 ni dah tak boleh pecahkan lagi, tak boleh kecilkan lagi. Jadi so 3 ni kita biarkan. Yang 10 ni kita boleh kecilkan lagi, iaitu 2 dengan 5. So kalau kita lihat kat sini, nombor 2, 3, 2 dan 5 semuanya adalah nombor perdana. Okey, jadi pastikan yang nombor yang paling bawah itu adalah nombor perdana, baru kita panggil dia sebagai faktor perdana. Okey, let's say katakan dekat sini yang 30 tadi kita pilih, kita tak nak pilih 3 dengan 10. Cikgu nak pilih 1 30, cikgu nak
pilih 215 contohnya lah. Sebab 2 darab 15 pun kita akan dapat 30. Jadi dekat sini, okey, sebabkan ini nombor 2 ni dah paling kecil, jadi kita tak payah cari lagi. So 15 ni kita boleh kecilkan lagi. Okey, kita kecilkan lagi, iaitu 3 dengan 5. So tetap memberi jawapan yang sama. Okey, 3 dan 5. So jawapannya 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Kemudian kalau tadi kita dah pilih 4, 15, 2, 5, 20. Okey, sekarang contohnya kalau kita pilih bagi faktor pasangannya 6 dan 10. Okey, cikgu tunjuk contoh saja. Kisah sebenarnya mana-mana dia tetap beri jawapan yang sama. Okey, contohnya cikgu pilih 6 darab 10. Okey, jadi kita boleh pecahkanlah 6 ni iaitu sifir 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. So disebabkan 2 dan 3 ni adalah nombor perdana, jadi kita boleh stop kat situ. Okey, kita stop saja. Kemudian kita teruskan dengan 10, iaitu 5 darab 2. Okey, so 5 ni memang dah nombor perdana pun dan paling kecil, tak boleh nak kecilkan lagi, dan 2 pun memang dah nombor perdana. Jadi dia tetap memberi jawapan yang sama, iaitu 2, 3, 5, 2. Walaupun susunan yang berbeza, dekat sini dia tulis 2 darab 2 darab 3 darab 5, sama je 2 darab 3 darab 5 darab 2, tetap sama. Okey, dia tak ada beza. Bila kita tekan kalkulator, dia tetap memberi nilai 60. Jadi ini adalah kaedah pokok faktor yang kita belajar untuk mencari faktor perdana bagi suatu nombor. Cikgu harap semua faham apa yang cikgu terangkan hari ini, dan cikgu harap semua dapat membuat latihan kendiri. Banyakkan latihan, banyakkan membuat pengiraan, semak jawapan setiap kali buat latihan, dan juga belajar untuk menggunakan kalkulator juga. Okey, terima kasih kerana menonton. Selamat belajar. Assalamualaikum.